也想不到呢，就是见到很多认识的人， Tidak terpikir juga bertemu dengan banyak yang sudah pernah aku kenal. 有高中老师， Ada guru dari SMA kami, 有高中同学， ada teman sekolah di SMA kami, 有以前是我认识的牧师， ada pendeta yang dulu saya kenal, 有以前曾经替我翻译的弟兄， dulu juga saya pernah menerjemahkan pendeta. 所以呢，实在是很感恩。 Sungguh bersyukur pada 看 Tuhan. 到今天呢，我们能够聚在一起，这一切都是上帝的恩典。 Dan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, semua adalah anugerah 而 Tuhan. 且呢，今天早上的时候呢，我所要分享的一个主题也相当有意思的主题， Hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan juga sangat berarti sekali. 也就是带给我们应该是有推动力，让我们能够把教会都做得好。 Ya, memberikan kita satu semangat agar kita boleh memberikan gereja ini satu pekerjaan yang sungguh-sungguh kita kerja dengan baik. 刚才呢一进来的时候，看到前面的那个图画， Tadi ketika saya masuk, saya melihat gambar di depan ini. 然后呢写着我的教会，我的家庭， Di sini tuliskan gerejaku dan keluargaku. 是的吗？ Benarkah? 是吗？ Benar? 是啊，看看旁边的人， Lihat teman-teman, saudara sekalian di sebelah 我们 kamu. 都是一家人啊， Kita semua adalah sekeluarga. 对不对？ Betul nggak? 对，好，希望如此哦。 Diharapkan demikian. 因为就是那个我们在上帝面前都是蒙恩的人， Kita sama-sama di depan Tuhan adalah orang yang diselamatkan. 我们大家都是大家庭， Kita adalah keluarga besar. 所以呢，我们应该是那个所做的，应该是蒙上帝的喜悦。 Apa yang kita kerjakan seharusnya menyenangkan hati Tuhan. 但是在我们要建立制造所谓的我的教会、我的家庭， Ketika kita merasa kita mau membentuk satu keluargaku dan gerejaku adalah keluargaku. 我们所面对的挑战也不小。 Tantangan yang kita hadapi juga tidak kecil. 为什么呢？ Mengapa? 因为在教会里面呢，有各种不同的世代。 Karena di dalam gereja ini banyak sangat generasi yang tidak sama. 如果我们回到家庭， Kalau kita kembali keluarga kita. 那我们家庭的话是那个有老一辈的、小一辈的吧，对不对？ Kalau di keluarga kita ada orang yang lebih senior, lebih kayak kakek nenek, baru yang ke bawahnya. 那我们有爸爸妈妈，我们有孩子。 Kita ada papa mama dan kita juga ada anak-anak. 刚才是那个我们所讲，如果要更广的话呢，有爷爷奶奶、公公婆婆。 Kalau kita mau bicara lebih luas lagi, kita ada di atas ada kungkung, nenek dan nenek. 那里面的话呢，我们关系好吗？ Di dalam ini relasi kita baik nggak? 那我们就是要努力嘛，对不对？ Kita semua mau giat. 作为长辈的话呢，我们要努力怎么样明白我们下一代的人。 Kita sebagai sepupu, kita harus bagaimana giat untuk mengerti orang yang generasi di bawah kita. 那下一代的话呢，应该要多多的彰显，应该要怎么样尊敬我们的老一辈。 Yang generasi muda harus menampilkan bagaimana menghormati generasi yang lebih tua. 所以呢，我们今天所要思想的就是那个世代之间的关系。 Hari ini kita mau tema yang mau kita renungkan yaitu antar generasi ini. 因为我们 hubungan. 有时候是会面对所谓的那个挂钩，就是那个有代沟。我们长辈下一辈的话呢，没办法有好的关系。 Kalau kita lihat di luar dengan generasi yang lebih tua dan generasi lebih muda, sungguh sulit mempunyai satu relasi yang baik. 举一个例子， Misalnya, 我的最近所发生的， terdekat-dekat ini yang terjadi. 我的孩子是那个11岁跟8岁， Anakku ada satu umur 11 tahun dan satu 8 tahun. 我哥哥的有17岁，有17岁的，有15岁跟10岁，有10岁的。 Anak kakakku ada yang 17, ada yang 14 dan ada yang 10. 那所以呢，这个跟公公跟那个爷爷奶奶的话呢的关系沟通的话呢，有面对问题吗？ Relasi mereka kepada dengan nenek dan kungkung, apakah ada masalah? 当然有问题啊！ Pastinya masih ada masalah. 我爸爸妈妈是讲福建话的， Mama dan papa saya berbicara bahasa Hokkien. 那我的那个孩子们的话呢，还可以，因为是我跟他们讲福建话。
Anak-anak saya masih bolehlah bahasa Hokkien karena saya sering berbicara Hokkien dengan mereka. 但是我的那个侄儿侄女的话呢，讲印尼话的。 Tapi keponakan saya semuanya itu berbahasa 所 Indonesia. 以说跟那个爷爷奶奶跟我爸爸妈妈沟通的话呢，一定有他的差距。 Ketika mereka berhubungan relasi dengan kungkung dan nenek, mereka dalam berbahasa mereka ada berselisih. 呀，当他们是那个要沟通的时候，当然是那个有上一辈的那个所谓的意见。 Ketika mereka berrelasi itu, generasi yang lebih tua pasti mempunyai masukan tersendiri. 但是多少时候是那个成为孩子们小孩子的话呢，一定是听不懂的。 Tapi sebagai anak-anak pasti tidak mengerti. 那最近就是发生了这件事， Nah, dekat-dekat ini terjadi masalah ini. 因为我爸爸妈妈最近也听到那个很多孩子们是那个初中的那个年龄的当中呢，很多跳楼自杀，因为血液有问题。 Karena papa mama saya mendengarkan banyak berita tentang anak-anak di SMP dan SMA, mereka banyak yang bunuh diri loncat dari lantai atas karena masalah sekolah mereka. 所以说那个这样的消息的话呢，就让我爸妈妈应该是担忧了。 Berita yang begitu demikian membuat papa mama saya rasa agak gelisah. 那最近呢，我的侄儿这个最小的10岁， Dekat-dekat ini keponakan saya yang paling kecil umur 10 tahun. 突然之间他说， Tiba-tiba dia mengatakan, 哎呦，学习很困难啊， dia mengatakan, aduh, sekolah belajar itu sangat susah sekali. 活得很辛苦啊， Aduh, susah banget. susah banget untuk hidup。 Hidup itu susah banget. 那然后呢，我妈妈想起那个事件哦， Akhirnya mama saya mengatakan peristiwa itu. 想起呢就是那个跟我的那个侄儿说， Mengingat peristiwa itu dan berbicara pada keponakan saya. 你不要乱来哦， Engkau jangan sembarangan 你 ya. 不要跳楼哦。 Engkau jangan loncat dari Ni lantai harus atas小心 ya. 哦。 Engkau harus hati-hati 然后 loh. 呢，跟他妈妈说，那你要教导他哦， Dan bicara sama mamanya, aduh kamu harus ajarin 你要 anak-anak 看 kamu. 顾他哦， Engkau harus jaga 不让他 mereka. 跳楼哦。 Jangan sampai dia loncat dari lantai atas. 我的侄儿有这样说吗？ Keponakan saya begitu banyak. 有这样说吗？ Perlu nggak bicara begitu? 我的侄儿没有这样说，是那个要跳楼啊。 Keponakan saya tidak mengatakan dia mau loncat dari lantai 我的 atas. 侄儿是说是那个学习很困难， Keponakan saya hanya mengatakan, aduh belajar itu sangat susah sekali. 但是那个作为长辈的话呢，有自己的意见嘛， Tapi sebagai orang tua mempunyai pikiran sendiri lagi. 有自己的担心。 Mempunyai 我对了， kekhawatiran sendiri. 但是有时候是说不出来， Tapi kadang-kadang tidak bisa keluarin suaranya. 让孩子感到害怕。 Membuat anak-anak merasa takut 所以 saja. 主内弟兄姐妹，真实上的话呢，事实上我们所面对也就是这样子嘛。 Sebenarnya keadaan yang kita hadapi, ya demikianlah. 我们作为长辈的话呢，我们有自己的一套的方法， Kita sebagai orang-orang generasi lebih tua, kita mempunyai pikiran sendiri. 而且是那个多少时候我们没办法，我们这一套是传到我们的下一代。 Kita dengan tidak sengaja, dengan pikiran kita sudah kita teruskan ke generasi yang lebih muda. 让那个小孩子的话呢，就会误解。 Membuat anak-anak salah paham. 所以主内弟兄姐妹，巴不得我们要回到圣经吧， Mau nggak mau kita harus kembali kepada 因 Alkitab. 为圣经的话呢，本来就是我们成为我们的基础，怎么样跟我们的家庭、跟我们的家人、跟别人有好的关系。 Memang firman Tuhan menjadi dasar bagaimana kita berrelasi dengan keluarga kita, berrelasi dengan orang-orang di sekitar kita. 好呢，我们一起来翻开我们的圣经以弗所书。 Kita mau membuka firman Tuhan dari kitab Injil kita, dari kitab Efesus. 以弗所书第6章第1节到第4节。 Kita mau membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-6, Nah, ayat ke-4. 我用中文念一遍，等一下印尼文再念一遍。 Pertama-tama Boksu mau membaca dalam bahasa Mandarin dan nanti saya baca dalam bahasa Indonesia. 以弗所书第6章第1节到第4节，你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。 Pasal ke-6 ayat 1 sampai ke-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 我们读经到此为止。 Kita baca firman sampai sini. 那主内弟兄姐妹，这段经文的就是告诉我们，所谓的长辈跟下一辈的人有怎么样好的关系。 Di firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, itu generasi yang muda dan generasi yang tua, bagaimana mempunyai satu relasi yang baik. 这个保罗所提到的有关这个人际关系的问题， Rasul Paulus membicarakan tentang hubungan daripada relasi antar generasi. 这一套的话呢，离不开上下文。 Engkau tidak melihat atas dan ke bawah. 上面的话呢，讲到这个夫妇之间的关系。 Di atas mereka mengatakan tentang suami istri. 下一段的话呢，就是讲到有关这个主人跟仆人。 Terus dibicarakan mengenai tuan dan pegawai. 那如果大体上的话呢，也是离不开上一章的。 Dalam kelompok besar kita melihat dari kitab pasal sebelumnya. 那如果我们再早一点看这个第4章的话， Kalau kita melihat pasal yang keempat ini, 那这里头这个保罗劝勉了以弗所的人，应该要怎么样活出成为新的人、新造的人。 Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang di Efesus, bagaimana menjadi orang yang ciptaan baru. 新的人是应该要活出怎么样的生命？ Ciptaan baru harus menghidupkan kehidupan yang bagaimana. 表面上所看到的就是人际关系， Penampilannya yang kelihatan adalah relasi antar manusianya. 所以说这一个刚才是那个我们所读的经文也包括在内。 Tadi yang kita baca, semua termasuk di situ. 孩子们的话呢，应该怎么样顺从、尊敬长辈？ Anak-anak harus bagaimana taat dan menghormati orang tua. 作为家长的话呢，怎么样教训下一代的人？ Sebagai orang tua, bagaimana mengajar generasi yang berikut. 那所以呢，我们如果慢慢的看，从这个小孩应该要怎么样对待长辈呢？ Kalau kita dengan teliti membacanya, kita akan melihat bagaimana anak-anak harus menghormati, mentaati orang tua. 那刚才所提到的就是你们要在主里听从父母。 Di sini dikatakan engkau harus mendengarkan, mentaat pada orang tua, ayah dan ibumu di dalam Tuhan. 而且呢，在那边的话呢，也提到了有关这个孝敬父母。 Di situ dikatakan bagaimana menghormati orang tua. 就那的兄姐妹，这个成为上帝的儿女的话， Saudara-saudari sekalian, menjadi anak-anak Tuhan. 作为这个孩子们， Sebagai anak-anak, 主要的话呢，就是要听从父母。 yang penting mereka harus dengar perkataan orang tua. 但是要范围在怎么样的范围呢？就是在主里听从父母。 Tapi dalam lingkungan yang bagaimana? Yaitu dalam lingkungan Tuhan. 换句话说，就是要以上帝的爱顺从父母。 Dengan kata lain yaitu dengan kasih Tuhan mendengarkan bapak dan ibunya. 不但是那个以上帝的爱， Bukan hanya dengan kasih 而 Tuhan. 且是那个要跟上帝合起来， Yaitu harus bersatu dengan Tuhan. 然后呢，就是按照上帝的旨意而走。 Dan menurut kehendak Tuhan. Berjalan dalam kehendak Tuhan. 那主内弟兄姐妹，这个就是我们要面对挑战的一个环节。 Inilah tantangan yang harus kita hadapi. 因为多少时候呢，身为家长的话呢，他们所教导的可能也是不符合上帝的真理。 Kadang-kadang sebagai orang tua yang mengajarkan pada anak-anak tidak sesuai dengan firman Tuhan. 但是这里所说的这个作为孩子们的话呢，作为下一辈的人，就是要好好的跟随主。 Di sini dikatakan generasi yang di bawahnya harus bagaimana dengan baik mengikuti Tuhan. 跟随主，尊敬父母， Mengikuti Tuhan dan hormat kepada orang tua. 就是那个怎么样的以上帝的所带来的力量和他合一的话呢，就是我们要靠上帝的力量而走。 Bagaimana mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan kita melakukannya. 这个也就是成为家长的面对的挑战。 Inilah tantangan yang dihadapi oleh para orang tua. 我们教导的是不是也是符合上帝所要的？ Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita
apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. 不但是听从， Bukan hanya mendengarkan taat saja. 做儿女的话呢，也应该要孝敬。 Sebagai anak-anak harus hormat kepada orang tua. 那主内弟兄姐妹，这个中文也是有意思， Saudara-saudara sekalian, dalam bahasa Mandarin mempunyai arti tersendiri. 不但是尊敬，而是有孝顺 Bukan hanya hormat, tapi harus menjadi uhau, 呀，bakti。 berbakti. 主内弟兄姐妹，这里原文的话呢，当然是只有写尊敬。 Asal katanya hanya dituliskan hormati. 但是如果我们要仔细思想的话， Kalau kita tidak mau teliti merenungkannya, 尊敬的话呢，里面一定会有孝顺。 menghormati di dalamnya itu harus ada satu berbakti. 但是孝顺的话呢，不代表有尊敬的。 Berbakti belum tentu ada menghormati. 所以呢，如果中文的话呢，把它合起来， Tapi kalau di dalam bahasa Mandarin itu disatukan. 是的，就是要尊敬。 Benar, harus menghormati. 但是要记得哦，我们应该也是要孝顺。 Tapi harus ingat kita juga harus berbakti kepada orang-orang 孝 tua. 顺的话呢，一定要回到上帝的旨意，应该要怎么样孝顺、尊敬我们的父母。 Berbakti harus kita kembali kepada firman Tuhan. Harus bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. 所作所为的话呢，应该要为着上帝的旨意临到我们的家庭。 Apa yang kita lakukan, kita harus dengan seturut dengan kehendak Tuhan sampai kepada keluarga kita. 那做家长的怎么样呢？ Sebagai orang tua harus bagaimana? 那做家长的话呢，就是刚才所提到的，你们做父母的不要惹儿女的气，只要照着主的教训 Seperti 和 tadi- 警戒养育他们。 Seperti tadi yang dikatakan, kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 那主内弟兄姐妹，这里所说的就是要养育孩子们， Di sini dikatakan kita harus mengajarkan kepada anak-anak. 养育下一代， Kita harus mengajarkan kepada generasi di bawah kita. 按照他们的需要， Menurut keperluan mereka. 按照上帝的旨意 Menurut kehendak daripada Tuhan. 养育他们， Kita mendidik mereka. 容易不容易？ Gampang nggak? 不容易啊， Tidak gampang. 因为不是照自己啊， Karena bukan menurut kehendak 但是 kita. 要照上帝的旨意，上帝所要的。 Tapi kita harus menurut kehendak Tuhan. 所以说， Apa yang menjadi kemauan Tuhan. 当我们要养育他们的时候， Ketika kita mau mendidik mereka, 就是应该要按照上帝的教训和警戒啊，在这边 maka 所说 kita 的。 harus mengikuti ajaran dan nasihat Tuhan. 那这个就是应该要好好去保守。 Yang kita harus menjaga dengan baik. 然后呢，接下来这里所说的也应该是跟随主的带领、教训和警戒他们。 Dan menurut perkataan di sini kita harus mengikuti tuntunan pertolongan Tuhan untuk mendidik mereka. 因为那个时候呢，所谓家长的话呢，他的权威很高的。 Karena sebagai orang tua, derajatnya lebih tinggi. 那个以前的事，对不对？ Itu masalah dulu. 那因为是那个时候呢，家长的话呢，看到这个他的家庭说，好像是物质一样， materi。 Oh, ketika sebagai orang tua melihat anak-anak, kayaknya mereka anak-anaknya adalah materi mereka. 所以呢，他们是那个要怎么样的做的话呢，就是他们的权威啊。 Mereka mau melakukan apa-apa itu kewajiban mereka, 所以呢， hak mereka. 所以呢，这个保罗提醒他们不要惹他们的气呀、 Maka di sini Rasul Paulus mengatakan jangan bangkitkan amarah 换 mereka. 句话说是不要乱来哦。 Dengan kata lain, jangan sembarangan mendidik anak-anak. 养育他们的话呢，就是要按照上帝的意思而养育他们。 Mendidik anak-anak jangan sembarangan, harus menurut kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. 跟着时代而教训他们。 Menurut zaman untuk mendidik mereka. 所以，主内弟兄姐妹，当我们看到这里的原则， Kalau kita melihat di sini prinsip di sini, 小一辈、长辈能够合起来，能够合作，这样的是美好的一件事。 generasi bawah dan generasi orang tua, kalau bisa bersatu itu sangat baik. 有互补的关系，这个是最好的。
ada hubungan relasi yang baik dengan orang tua, ini adalah baik sekali. 所以，主内弟兄姐妹，当我们是说我的家庭、我的教会要成为我的家庭的时候， Ketika kita mau mengatakan gerejaku adalah rumahku, 那我们当然是要注重这个关系。 kita harus menghargai relasi ini. 我们要注重这个关系，是不是我们建立在上帝的基础里？ Apakah kita membangun hubungan ini? Kita bangun di dalam dasar daripada Tuhan. 所以说，最近呢，很多的学者， Dekat-dekat ini banyak pelajar. 那学者就提供了他们的意见。 Mereka mengeluarkan pendapat mereka. 如果是那个两代之间应该要合起来的时候， Kalau dua generasi harus bersatu, 他们要互相的理解、互相的接纳， mereka harus saling mengerti dan saling menerima. 建立更美好的团体， Mendirikan satu persekutuan yang baik. 也就是应该要有跨代的服饰， Ada satu 是不是？intergenerasi。 intergenerasi. 那所以呢，我分享给大家，所谓跨代的关系应该是什么样的关系呢？ Maka saya men-sharingkan mengenai intergenerasi adalah hubungan yang bagaimana. 有的神学家是这样说， Ada ahli Alkitab mengatakan demikian. 那所谓的跨代的话呢，就是应该要刻意特地的将这个不同的世代互相的服侍。 Harus dengan membuat generasi yang tidak sama nih saling melayani. 然后呢，他们能够分享或者能够一起学习在教会核心的服侍。 Bagaimana bersama-sama belajar di dalam pelayanan di gereja. 然后呢，能够活出基督的身体，能够制造更大的团体。 Dapat menghidupkan tubuh Kristus dan menciptakan satu persekutuan yang lebih besar. 那主内弟兄姐妹，这个是不容易哦。 Saudara-saudara sekalian, ini tidak mudah. 因为是什么呢？因为我们有各自的看法、各自的意见。 Karena kita sendiri-sendiri mempunyai pandangan sendiri, mempunyai pendapat sendiri. 当我们要彼此服侍的时候呢，我们就面对挑战了。 Ketika kita mau saling melayani, kita tidak ada lagi saling bertentangan. 长辈的话呢，要服侍下一辈；下一辈的话呢，也应该要服侍长辈。 Generasi yang lebih tua harus melayani generasi yang lebih muda. Generasi yang lebih muda pun harus melayani generasi yang lebih tua. 长辈的话也是要学习，下一辈的话呢，也是要学习。 Generasi yang tua harus belajar. Generasi yang muda juga harus belajar. 这样的话呢，关系的话呢，就变成更好了。 Dengan demikian hubungan generasi mereka ini akan menjadi lebih baik. 所以说，从这样的定义， Dan menurut pikiran begini, 我们就慢慢的看一下，到底里面所谓的跨代教会应该要怎么样呢？ kita dengan teliti lagi kita membaca bagaimana intergenerasi. 那就是跨代的教会呢，就是应该要刻意的去做， Gereja integrasi harus dengan giat melakukannya. disengaja， Ada sengaja melakukannya. 就是要觉醒，应该要这样做。 Harus bangun, harus demikian mengerjakannya. 不单是分享所谓的空间或者时间， Bukan memikirkan hanya perbedaan antara mereka. 但是呢，主要呢能够以刻意的让大家合起来， Harus dengan teliti dengan semangat bagaimana mereka bisa bersatu. 然后刻意的给他们有机会怎么样有沟通。 Dengan sengaja dengan belajar mereka bagaimana mereka bisa berhubungan. 主内弟兄姐妹，像刚才保罗所说的， Saudara-saudara sekalian, tadi Rasul Paulus mengatakan 身为新造的人， menjadi orang yang menjadi ciptaan baru 要注重所谓的关系。 harus menghargai relasi ini. 这个是很重要的。 Ini sangat penting 那 sekali. 我们也是如此， Kita juga demikian. 我们要看重这个所谓的关系， Kita harus melihat daripada hubungan ini. 这个重要，那我们应该要刻意的做出来。 Ini penting maka kita harus lakukannya. 多少时候是我们没有刻意去做，因为我们会常常忘记。 Banyak waktu kita tidak serius melakukannya karena kita sering melupakannya. 因为我有其他的问题嘛， Kita mempunyai masalah-masalah yang lain. 很多干扰的 Banyak kehalangan. 对呀。所以呢，我们多少时候是应该要专注的
看到这个是最重要。 Dengan kita harus sungguh-sungguh spesial konsentrasi melihat ini yang terpenting. 大家刚才是那个第一堂所说 ，It's me, it's you, it's our home， 对不对？这个是我，这个是你，这个就是我们的家。 Tadi di kebaktian 1 mengatakan ini adalah engkau, ini adalah saya, dan kita ini adalah keluarga kita. 那我们醒悟到吗？对不对？ Apakah kita sadar tentang hal ini? 所以呢，我们应该要做嘛。 Maka kita harus melakukannya. 像刚才那个罗尼传道士说是那个，可能是大家已经忘记，但是我们再一次来做。 Mungkin dari Guru Injil Roni mengatakan, mungkin kita sudah melupakan, tapi kita sekali lagi melakukannya. 再做的话呢，就是让我们有觉醒，这个是重要。 Kita melakukannya lagi. Inilah yang membuat kita sadar bahwa ini adalah penting. 所以呢，我们要刻意的去做， Maka kita harus serius 不但 melakukannya. 是刻意， Bukan hanya serius. 你sengaja ya。 Sengaja 那 serius. 但是呢，我们是要看到跨代的关系应该是互相互补的、互相的关系。 Maka kita harus melihat hubungan intergenerasinya, yaitu antara orang tua dan hubungan yang demikian. 不单是我们定了这个所谓的长辈作为负责人而已， Kita bukan hanya menetapkan generasi yang lebih tua sebagai penanggung jawab saja. 但是我们多少时候也应该要相信这个下一辈的人，他们也是会负责人啊。 Kita harus percaya juga kepada generasi yang lebih muda. Mereka juga sanggup menjadi orang yang bertanggung 我 jawab. 们要有所看见呢，在每一个世代里面呢，他们拥有能够施给、能够一起领受的功课。 Kita harus bisa melihat setiap generasi. Mereka bisa mempunyai pelajaran memberi dan menerima. 真的弟兄姐妹，这个就是相当宝贵的功课， Saudara-saudara sekalian, ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali. 相互的有益处。 Kita bersama-sama pasti bermanfaat. 因为呢，多少时候我们跟下一辈的人呢，没有互相的，因为我们有各自自己的成见。 Kita seringkali ketika berhadapan dengan generasi yang lebih muda, kita tidak bisa terima karena kita punya pandangan sendiri. 我们可能是说这个不可能， Ketika anak-anak mengatakan suatu pendapat kita, ini tidak mungkin. 真的弟兄姐妹，事实上的话呢，很多现在的教会有这样的做了。 Tapi saudara-saudara sekalian, banyak sekali gereja yang melakukan demikian. 最近我听到了有一间教会相当的发展， Dekat-dekat ini saya mendengar ada satu gereja sangat berkembang sekali. 他们的会友呢有超过1000多个人， Jumlah jemaatnya lebih dari 1000-an. 也相当保守的一间教会， Juga sangat 保守 konvensional. Sangat konvensional sekali, spesial sekali. 那真的弟兄姐妹，从这样的1000多个人他们教会领袖也相当年轻。 Dari jemaat yang 1000 ini, pemimpin daripada gereja ini sangat muda sekali. 而且呢，在这样多的会友的话呢，中间年龄多少？大家知道吗？ Di dalam gereja ini begitu banyak jemaat, kira-kira jemaatnya kira-kira diperkisar di umur berapa? 中间的年龄，usia tengah Usia tengah menengahnya 多少？ berapa? 23岁啊！ Kira-kira umur 23 tahun. 哇，相当年轻哦， Sangat muda sekali. 领袖才30多岁而已。 Jadi pemimpinnya cuma umur 30 tahun lebih. 真的弟兄姐妹，这个是应该有这样的信任， Harus mempunyai kepercayaan demikian. 但是这个就是应该要有所谓的相互的关系。 Di sini kita tahu mereka harus saling membantu. 圣心是那个我们能够给，我们也能够领受。 Kenyataan kita harus bisa memberi, kita juga harus bisa menerima. 那这个不但是我们要有相互的关系，接下来的话呢，我们深信这个跨代的活动应该是成为我们教会的核心的运动。 Bukan hanya demikian, kita harus menjadi intergenerasi ini menjadi kegiatan di gereja kita. 不是俱乐部，不是单单节目，不是单单活动， Bukan hanya catatan, bukan hanya kegiatan saja. 不是增加我们教会的活动而已。 Bukan hanya menambah kegiatan di gereja kita 但是 saja. 从刚才是那个圣经的原则，能够活出在我们教会
已经拥有的活动了。 Dengan prinsip Alkitab, kita dapat menghidupkan gereja ini dengan kegiatan yang sudah ada. 所以呢，这个应该我们在不同的事工里面的话呢，能够带出，对了，我们应该要跟我们不同的世代沟通。 Dengan pelayanan yang demikian, kita harus lebih baik berhubungan dengan orang yang tidak sama generasi. 长辈的能够明白下一辈的， Generasi yang lebih tua harus mengerti akan kemauan daripada generasi muda. 下一辈的话呢，也是承认这个老一辈的存在。 Generasi muda harus mengakui keberadaan daripada generasi tua ini. 然后呢，过后我们就是不单是成为教会的核心，但是我们应该要把它活出来。 Kita bukan hanya tahu di dalam hidup bersama, tapi kita menghidupkan. 换句话说，是我们在所作所为、所思所念，全部都是能够活出来。 Kita dalam mengerjakan, kita dalam berpikiran, kita harus bisa sama-sama menghidupkan. 不但是在我们的教会，但是在我们的家庭也是如此。 Bukan hanya di gereja kita saja, di keluarga kita juga harus demikian. 因为刚才是保罗所提到的话呢，也就是家庭的关系嘛，对不对？ Tadi Rasul Paulus yang mengungkitkan adalah hubungan daripada keluarga. 那所以呢，我们应该要从我们自己的家开始吧。 Maka kita harus mulai daripada keluarga kita. 如果我们从家庭开始的话呢，有这样美好的生活，当然在教会里也能够影响到教会的生活。 Kalau di dalam rumah kita mempunyai suatu hidup yang bahagia dalam berhubungan dalam generasi, kita juga bisa mempengaruhi gereja. 这样的话呢，我们不但是教会成为我们的家庭， Bukan hanya kita bisa membuat gereja menjadi keluarga kita. 有的学者也是说，我的家庭，我的教会。 Ada banyak orang juga mengatakan keluargaku adalah gerejaku. 所以呢，这两个意念的话呢，就能够互相的补助。 Prinsip demikian, kedua prinsip ini dapat bersatu. 真的弟兄姐妹， Saudara-saudara 花 sekalian, 带的事工实在是我们应该要学习。 intergenerasi pelajaran ini harus kita sama-sama belajar. 但我们真的有空间， Ketika kita mempunyai perselisihan, 有空间ada ruang， ada ruang. 这样的话呢，我们能够有沟通的进行了， Ada ruangan hubungan, ya kita akan bisa mempunyai hubungan yang baik. 让我们能够跟下一代的人怎么样沟通，理解他们的状况。 Kita dapat mengerti akan kemauan pada generasi yang di bawah, mengerti keadaan mereka. 借着这个空间的话呢，下一辈的话呢，也是有空间听一听这个长辈的意 Dengan 见。 demikian generasi yang lebih bawah juga bisa mempunyai hati untuk mendengarkan generasi atas. 所以呢，有的人是说， Maka ada orang hanya mengatakan, 如果有长辈、年轻人一起存活， kalau ada generasi yang lebih tua dengan anak muda hidup bersama-sama, 其实所进行的生活一定是更美好。 sebenarnya kehidupan yang mereka jalani pasti lebih baik. 有的人是说，是把这样的关系好像是汽车一样， Membuat hubungan demikian seperti sebuah mobil. 呀。年轻人的话呢，好像是加油啊 Anak muda sepertinya tambah semangat, ，gas， tambah gas. 呀，gasken，呀，加油。 Digas lagi lebih kencang. 那年轻人的话，因为充满着活力嘛，所以呢，加油喽。 Karena anak muda harus hidup dengan semangat. Bagaimana? Yaitu hidup lebih semangat. 长辈的话呢，好像是什么刹车啊，刹车 rem。 Sebagai orang tua adalah sebagai rem, sebagai memperlambat. 所以呢，如果年轻人的话一直在加油的话呢，没有刹车怎么办？ Kalau anak muda terus semangat dengan gas, gas, gas. Kalau tidak ada remnya bagaimana? 冲冲冲，冲到墙啊！ Terus tabrak bagaimana? 打不了 Sampai dinding. 但是如果是那个只有老一辈的话呢，一直在刹车，一直在刹车， Kalau cuma generasi yang tua, kakinya terus rem. sampai kapan？
Sampai kapan mau sampai? 不会达到那个目的地嘛。 Tidak bisa sampai kepada titik tujuan. 所以呢，我们应该要两者共存。 Dua-duanya harus ada. 这样的话呢，我们就能够加油，能够刹车，我们就可以平安到目的地。 Dengan demikian kita bisa tambah gas, tambah semangat, dan kita juga harus bisa memperlambat. Jadi dengan demikian kita bisa capai pada titik tujuan. 这样的话呢，我们就能够一起存活。 Dengan demikian kita bisa hidup bersama-sama. 所以主内弟兄姐妹刚才所提到的，就是我们应该要活出来。 Tadi yang diungkitkan adalah kita harus menghidupkan. 这样的话呢，我们就能够带来影响啊。 Dengan demikian kita bisa membawa pengaruh. 我们不要静静的没有讲什么话，静静的没有什么动，但是我们要一起动嘛。 Kita jangan diam hanya tidak melakukan dan tidak berkata-kata, tapi kita harus bersama-sama melakukannya. 这样的话呢，上帝就得着荣耀。 Dengan demikian kemuliaan bagi Tuhan. 我们大家都是华人传统的教会， Kita sama-sama adalah gereja orang-orang Tionghoa. 我们现在是所顾虑到的，就是很多的年轻人就溜着走。 Yang kita dorong sekarang banyak anak-anak muda untuk naik belajar. 呀，很多人那个什么年轻人就开始离开了我们教会， Banyak anak-anak muda tinggalkan gereja kita. 这个就是我们的担忧嘛。 Ini adalah kekhawatiran kita. 但是如果我们回想一下我们刚才所听的这个上帝的圣经的教导， Tapi kalau kita merenungkan kembali tadi ajaran daripada firman Tuhan, 我们真正的活出来了没有呢？ apakah kita sungguh sudah menghidupkan? 我们作为长辈，是不是也已经好好的养育他们了没有？ Kita sebagai generasi tua atau bapak ibu, apakah kita sudah dengan baik mendidik anak-anak 小 kita? 辈的话呢，是不是也是有尊敬的孝顺、听从我们的长辈了没有？ Anak-anak muda, generasi muda ini apakah sudah mendengarkan nasihat orang tua dan menghormati orang tua? 这样的话呢，我们就能够一起存活， Dengan demikian kita bisa bersama-sama, hidup bersama-sama, 一起服侍我们的主， sama-sama melayani Tuhan kita. 一起让上帝的国临到我们的身上。 Agar api semangat Tuhan turun kepada kita. 所以，主内弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 有一本书是提到有关这个很多年轻人离开教会。 ada sebuah buku menceritakan tentang banyak sekali anak-anak muda sudah meninggalkan gereja. 他的作者提到了这个所谓的跨代服饰应该怎么样去做。 Penulisnya mengungkitkan, berbicara tentang bagaimana intergenerasi, bagaimana kita melakukannya. 好让我们教会能够包容、更有活力进行所谓的我的教会、我的家庭。 Agar gereja kita lebih semangat dan lebih berkekuatan untuk melakukan apa itu namanya gerejaku adalah rumahku. 他是说这样子， Dia mengatakan demikian. 对于许多年轻的基督徒来说都是如此，所以我们必须问自己：我们的教会是否提供了关系一代发展深厚信仰所需的丰富环境？我相信我们所需要新的思维来衡量我们的信仰群体中世代关系的活力和健康。 Anak muda sekarang harus, wah wangsi lah. Ya, bacain aja yang 最后的。 最后的。Indonesia. Hal ini berlaku bagi banyak orang muda Kristen, sehingga kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah gereja kita menyediakan lingkungan kaya yang dibutuhkan oleh generasi yang berorientasi pada relasi untuk mengembangkan iman yang mendalam. Saya percaya kita memerlukan pemikiran baru untuk mengukur semangat dan kesehatan hubungan antar generasi dalam komunitas iman kita. 那丰富的环境就是刚才有空间的关系。 Hubungan itu yaitu tadi mengatakan mempunyai ruang kosong yang ruang kosong, hubungan yang ruang kosong. 一代跟一代能够连接起来，
agar satu generasi dengan satu generasi dapat bersatu. 我们能够一起荣耀主， Kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan 不是 kita. 各自走， Bukan berjalan sendiri-sendiri. 但是我们以团体的身份，以家庭的身份，一起服侍我们的上帝。 Dengan hidup bersama, bersekutu bersama, dengan keluarga bersama, kita melayani Tuhan kita. 最近呢，我们教会也是做了这样的活动。 Ada dekat ini gereja kita juga melakukan kegiatan yang 我们 demikian. 的教会也是面对这样的问题。 Gereja kami juga menghadapi masalah ini. 我们是也相当可以说是相当传统的华人教会。 Kami juga adalah satu gereja bergenerasi orang-orang Tionghoa. 呀，我们有2堂崇拜，2个都是翻译的， Kita ada 2 kebaktian, dua-duanya diterjemahkan. 所以说我们实在是离不开以前的传统。 Kita sangat sekali tidak bisa Meninggalkan. meninggalkan kebiasaan daripada yang lama. 但是有这样的传统的话，那我们怎么样来教导我们下一代的人？ Dengan demikian bagaimana kita mengajarkan, mendidik orang-orang di generasi bawah? 我们是不是给他们有空间？ Apakah kita mempunyai ruang kosong? 因为多少时候他们也不明白华人传统是什么。 Karena banyak sekali mereka tidak mengerti akan kebudayaan pada orang 他们 Tionghoa. 只懂得就是那个华人就是要讲华语， Kebudayaan orang Tionghoa yaitu kita usahakan kita bisa berbahasa Mandarin. 但是传统的话不单单是语言而已嘛， Kebudayaan bukan hanya bahasa 但 saja, 是有很多生活方式是我们的传统啊。 tapi banyak kebiasaan hidup adalah adalah budaya kita. 所以呢，去年的时候呢，我们尝试有新的方式， Tahun yang lalu kita menciptakan satu cara baru 好让这个下一代的话呢有空间来学习。 agar di generasi bawah mempunyai ruang kosong untuk belajar. 所以说那个去年的那个4大华人节期， Maka tahun yang lalu itu 4 hari kebudayaan di Tionghoa yang besar. 那我们就一起来做礼拜。 Kita bersama-sama kebaktian di sana. 所以说我们没有分所谓的主日学，没有分少年班，没有分青年班，全部一起来敬拜主。 Kita tidak lagi bagi kelas-kelas, yaitu kelas anak sekolah minggu, kelas remaja, kelas pemuda, tapi kita bersama-sama berbakti kepada Tuhan. 因为华人的这个4大节期的话呢，基本上是看重团圆嘛。 Dari keempat hari besar pada orang Tionghoa, kebudayaan orang Tionghoa, ini adalah menghargai kebersamaan. 所以呢，我们就是一起大家庭来敬拜主。 Kita itu satu keluarga besar untuk berbakti kepada Tuhan. 那我们好像是如果在端午节的话， Kita seperti hari makan bacang. 那我们就是一起来敬拜主。 Kita bersama-sama berbakti kepada Tuhan. 散会解释一下那个端午节，基督徒怎么样看端午节？ Kalau selesai kebaktian, bagaimana orang Kristen memandang hari makan bacang itu? 然后呢，解释给他们孩子们，哦，原来端午节是这样子。 Akhirnya kita menceritakan tentang hari makan bacang, bagaimana sejarahnya. Anak-anak mengerti, oh hari makan bacang adalah demikian. 那散会了以后呢，我们一起吃粽子。 Setelah kebaktian kita sama-sama makan bacang. 中秋节也是如此。 Hari Pui Kecap Go yaitu makan kue bulan juga demikian. 那我们一起来敬拜主。 Kita bersama-sama berbakti kepada Tuhan. 散会了以后， Setelah kebaktian, 一起吃月饼。 kita bersama-sama makan kue bulan. 这样的话呢，有团圆的气氛。 Dengan demikian mempunyai satu suasana kebersamaan. 我们就能够互相的理解。 Kita bisa bersama-sama saling mengerti. 教会就是大家庭。 Gereja adalah keluarga besar. 我们低头祷告。 Kita berdoa bersama-sama. 主啊，恳求你彰显你的旨意在我们的身上。 Tuhan nyatakanlah kehendak-Mu pada tubuh kami. 主啊，恳求你彰显你的旨意在我们的教会里， Tuhan nyatakanlah kehendak-Mu di gereja kami. 帮助我们， Tolong kami 好让我们的教会也能够成为我们的大家庭。
agar gereja kami juga menjadi keluarga besar kami. 首先，我们应该要学习怎么样将我们的家庭能够享受所谓的教会。 Pertama-tama kita harus membuat keluarga kita, orang rumah kita bagaimana merasakan menikmati gereja. 主啊，恳求你继续的带领我们， Tuhan teruslah menuntun kami. 求圣灵光照我们每个人的心， Roh Kudus kiranya terus menerangi hati kami. 一起学习， Kami belajar 有 bersama-sama. 谦卑的心， Mempunyai hati yang rendah. 有互相的宽容， Saling menerima. 互相的接纳，建立你的身体， Saling menerima dan akan tubuh 不 Kristus. 但是在我们的家庭， Bukan hanya di dalam keluarga 但是在 kami. 整个教会当中继续发展你的身体， Tapi di seluruh gereja terus mengembangkan tubuh Kristus. 这是我们的祷告， Ini adalah doa kami. 奉主耶稣名求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. 阿门。 Amin.